Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak murid sekalian. Harap-harapnya dah bangun pada pagi ini. Okey, jadi seperti biasa JCS, Jom Cerita Sains. Jadi kita akan lanjutkan lagi pengajaran kita, pembelajaran kita dalam bab yang berikutnya ya. Okey, jadi bab yang berikutnya ialah berkenaan dengan bab 7 iaitu tenaga dan kuasa tenaga dan kuasa. Okey, pada sebelum ni kita telah membincangkan tenaga elektrik daripada ia dihasilkan pengagihan, kemudian jumlah penggunaan, pengiraan kos dan langkah penjimatan. Okey, so pada kali ini lanjutan daripada itu, selain daripada tenaga elektrik, kita akan melihat apakah definisi dan penggunaan tenaga itu sendiri ya. Jadi dalam bab tenaga dan kuasa, apa yang kamu akan ketahui ialah kerja, tenaga, kuasa. Dan pada kali ini hanya untuk mendefinisikan kerja dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan seharian. Okey, seperti biasa, sila bukakan buku teks. Okey, bagi yang ada buku teks, sila lihat muka surat 208 tenaga dan kuasa. Okey, so apakah definisi kerja, tenaga dan kuasa? Apakah maksud tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik? Dan juga apakah prinsip keabadian tenaga? So itu yang kamu akan pelajari dalam bab 7 ini ya. Okey, so yang pertama sekali, cuba kita lihat ya. Seorang ingin menaiki tangga kan. So apakah yang diperlukan untuk dia memanjat tangga tersebut daripada bawah ke atas ya? So aktiviti menaiki tangga dapat, yang pertama antara kelebihannya ialah memelihara kesihatan organ badan seperti jantung dan paru-paru kan. Berapa ramai orang yang naik tangga dia mengah ataupun dia lelah bila sampai di atas kan. Kemudian memastikan proses pengaliran darah di dalam badan lebih efisien kan. Bagi mereka yang selalu naik turun tangga, pengaliran darah lebih efisien, lebih lancar, lebih baik. Kemudian mengurangkan risiko serangan penyakit jantung sebab jantung dapat bekerja, exercise. Kemudian dapat mengurangkan kencing manis, tekanan darah tinggi, kanser kolon dan sebagainya. Kemudian dapat menambah keimunan badan, menghasilkan tulang yang sihat dan mengurangkan risiko osteoporosis, iaitu tulang reput. Kemudian memperkuatkan otot, memudahkan pembakaran lemak badan, lalu mengawal berat badan. Jadi nak kata antara lift dengan tangga, sebenarnya tangga jauh lebih baik kepada kesihatan diri kita. Okey, kemudian kalau kita tengok hospital dan orang ramai yang mengunjungi hospital Shah Alam, Selangor digalakkan menaiki tangga. Adakah anda menaiki tangga atau menggunakan lift? So, mengapa? Okey, selain bilangan anak tangga, nyatakan satu faktor lain untuk menentukan jumlah kerja yang dilakukan untuk menaiki tangga. Apakah kesan menaiki tangga dalam masa yang singkat terhadap kesihatan kita? Okey, mari kita lihat definisi dulu kerja. So, kerja bermaksud kerja berdasarkan pengetahuan anda. Apakah yang anda tahu kan? Jadi kalau kita lihat kerja ni macam kita kerja lah. Kerja dari cikgu, kerja motong, kerja sawah, itu kerja lah. Itu pekerjaan tapi kerja dari segi sains yang memberi maksud ialah hasil darab. Okey, cuba lihat ya. Hasil darab. Okey. Daya. F, force dan sasaran. Dengan arti kata lain, W equal Fs. Bermaksud W itu work, kerja. F itu ialah force, daya. Dan S itu ialah sasaran. So, bagi tiap-tiap formula tersebut mempunyai unit. Jadi, unit bagi kerja ialah joule. J. Okey, jadi definisinya ialah 1 joule, maknanya satu keupayaan tenaga yang kita buat dilakukan pada daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, iaitu 1 J bersamaan dengan 1 Newton didarab dengan 1 meter. Okey, jadi sasaran pula, apa maksud sasaran? Sasaran bermaksud ialah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Okey, so itu adalah definisi apakah yang dikatakan kerja. Okey, seterusnya mari kita lihat. Momen daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja diukur dalam unit Newton meter. Unit yang lebih besar seperti kilojoule dan megajoule juga digunakan untuk pengukuran kerja.
Okey, mari kita lihat contoh pengiraan kerja dalam aktiviti seharian. Cara yang betul untuk mengangkat beban ialah kita menggunakan lutut, bukannya membongkok kan. Kalau bongkok tu pinggang sakit, boleh menyebabkan kerosakan pinggang. Jadi kita kena melutut, pegang dan angkat, bangun dengan lutut tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah daya, berapakah daya yang digunakan? Okey, so daya ialah berat. So kalau kita lihat di sini, beban yang diangkat tu ialah 20 Newton. Okey. Kemudian dia mengangkat daya melawan daya tarikan graviti. Jadi 20 Newton tu menekan ke bawah. 20 Newton tu dia menekan ke bawah, iaitu tarikan graviti. Jadi kalau dia angkat dengan 20 Newton juga, agak-agaknya barang ini terangkat atau tidak? Sudah pasti tidak terangkat. Jadi dia kena memberi daya angkatan mengangkat melebihi 20 Newton. Barulah dia terangkat ke atas. Jadi mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 N secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti tersebut. Paling kurang pun daya yang diperlukan untuk mengangkat bahan tersebut ialah 20 N. Itu paling kurang lah. Maksudnya dia kekal lah. Mula-mula dia angkat mesti melebihi 20 N, mungkin 21, menyebabkan beban terangkat. Tapi bila sampai satu tahap, dia berhenti di sini. Dia berhenti di sini, maksudnya dia menanggung beban tersebut sebanyak 20 N. Jadi ke atas 20 N, ke bawah juga 20 N. Jadi barang tersebut kekal pada ketinggian sebegini. Itu maksud dia. Sebab kita tahu semua barang di dunia ni yang berada di permukaan bumi ni ditarik ataupun terkesan oleh tarikan graviti. Jadi dia bergantung kepada berapakah jumlah beban yang dikenakan. Kalau 20 N, 20 N lah. Kalau kata berat badan kamu 40 kg bersamaan dengan 400 N. Jadi badan kamu akan sentiasa tertekan ke bumi sebanyak 400 N. Kalau kata kamu memegang belon yang besar, belon itu boleh mengangkat lebih daripada 400 N, maka kamu akan terapung ke udara. Maksudnya daya yang ditarik ke atas melebihi 400 N menyebabkan badan kamu terangkat ke atas. Itu ialah konsep daya. Okey. So itu ialah kerja. Kerja. Okey, seterusnya kamu lihat adik ini menolak troli kan. Okey, dia menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 N, 10 Newton. Kemudian yang ini menarik laci sejauh 30 cm bersamaan dengan 0.3 M dengan daya 2 Newton. Kalau ditarik dengan 4 Newton, maksudnya sangat laju. Laci ini terkeluar. Okey, jadi berapakah jumlah kerja yang dilakukan? Okey, mari kita lihat. Daya adalah daya bagi setiap perbuatan ataupun tindakan. Kemudian arah daya ada yang menegak. Kalau A itu menegak lah. A itu apa dia tadi? A itu ialah kita mengangkat bakul ini. Menegak. Iaitu ke atas. Kemudian yang troli ini mendatar. Iaitu bergerak ke hadapan. Dan laci juga mendatar. Bergerak ke hadapan. Pada sasaran dalam jarak 1M, 5M dan 0.3 M. Jadi kita masukkan dalam formula W equal Fs. Maka masukkan saja 20N darab dengan 1M. 10N darab dengan 5M. Dan 2N, 2 Newton darab dengan 0.3 M meter. Jadi dapatlah nilai kerja yang dilakukan. Okey, mari kita lihat satu contoh lain. Seorang budak dia membawa beban. Murid mempunyai berat badan 400 N. Jadi berat badan dia sudah 400 N. Bersamaan dengan 40 kg. Dengan beban di tangannya 100 N. Jadi dekat tangannya ada beban kotak ni 100 N. Untuk menaiki tangga tegak. Tegak tangga ini ialah 3 meter. Jadi hitungkan kerja. Jadi pertama sekali kita dapatkan nilai F, iaitu daya. F dia ialah 400, iaitu berat badan, campur dengan 100. Okey, jadi jumlahnya sudah menjadi 500. Setinggi, jarak sasarannya ialah 3 meter. 3 meter itu bukan jarak daripada jarak condong. Sebenarnya ialah jarak tekanan yang dikenakan kepadanya, iaitu secara menegak.
Jadi bila menegak ketinggiannya ialah 3 meter. Jadi 500 darab 3, maka akan dapatlah kerja yang dilakukan sebanyak 1500 J ataupun Joule. Okey, mari kita lihat contoh 2 pula. Menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kg. 10 Okey, kali ini dia hanya mengangkat kotak saja. Badannya tidak terangkat, hanya kotak. Jadi yang kita kira dalam daya F hanya 10 sahaja. Kita tak masuk berat badan dia. Jadi 10 kg bersamaan dengan 100 Newton didarab dengan 2 meter, iaitu ketinggian daripada berlantai ke atas almari. Jadi bila didarab 100 darab 2 dapatlah 200 J. Okey. Kemudian contoh 3 pula, kita lihat seorang buruh menarik sebuah baldi simen seberat 300 Newton dari tanah ke tingkat satu sebuah bangunan. Jadi dia hanya mengangkat baldi itu saja, bukan berat badan dia. Baldi saja yang bergerak. Jadi baldi itu ialah 300 Newton. Okey, berapakah jarak sesaran bagi baldi tersebut? 10 meter. Jadi 300 darab 10, 3000 Joule. Okey. So itu ialah kerja yang dilakukan. Okey, so untuk tenaga dan kuasa kita akan sambung pada kuliah yang berikutnya. Okey, seterusnya mari kita lihat buku amali. Okey, dalam buku amali bab 7, tenaga dan kuasa. Okey, kalau kita lihat di sini kerja yang dilakukan. Okey, kita lihat gambar rajah budak ni. Apakah yang dimasukkan, apakah yang berlaku pada bola itu apabila ia menendang? Okey, so kalau kena tendang, bola ni akan terpelanting lah. Jadi bola itu akan bergerak. Adakah kerja dilakukan dalam situasi di atas? Okey, kita kembali balik pada definisi kerja tadi. Definisi kerja ialah mesti ada daya dan mesti ada gerakan ataupun sasaran. Jadi jawapannya ialah ya. Sebab apa? Sebab bola itu bergerak melalui satu titik. Satu titik. Katakan titik bola tu di sini. Bila ditendang, dia pergi ke tempat lain. Kan? So dia melalui satu jarak. So ini dikatakan sasaran. So dalam berapa meter? Kan? So daya ada. Itu kita memberi tekanan kepada bola tersebut akibat ditendang dan dia bergerak daripada satu titik ke satu titik. Jadi ini dikatakan kerja telah dilakukan. Kemudian yang berikutnya, seorang budak lelaki menolak dinding. Dia tolak dinding, daya ada, tapi dinding itu bergerak ke tidak? Kalau dinding itu tak bergerak, jadi adakah kerja dilakukan? Tidak. Kerana kerja tidak dilakukan kerana tiada jarak pergerakan. Kecuali lah dinding kayu. Macam rumah Jepun, dindingnya dibuat daripada kertas. Tolak je, terbergerak ke belakang. Jadi itu lain. Tapi ini dinding orang Malaysia, batu konkrit. Tolak tak jatuh. Jadi tidak ada kerja dilakukan. Okey, lengkapkan pernyataan di bawah. Berdasarkan situasi di atas, kita dapat simpulkan bahawa kerja dilakukan apabila suatu daya digunakan untuk menggerakkan satu objek melalui satu jarak dalam masa yang sama dengan arah dengan daya tersebut. Jadi kalau kita lihat gambar rajah di bawah, kamu duduk membaca, kamu tidak melakukan kerja sebab kamu statik, tidak ada sasaran. Kecuali lah kamu belajar daripada satu meja ke satu meja ke satu meja, bergerak sedia. Itu lain. Kemudian kamu menolak mesin rumput. Yes, kamu tolak daya dan mesin rumput tu bergerak dari satu titik ke satu titik, maka itu kerja dilakukan. Naik tangga juga kerja dilakukan. Jadi bagaimana kita mengira kerja? Eksperimen ini menggunakan neraca spring. Ini ditarik secara mendata dan ini ditarik secara menegak. So daya yang digunakan berapa Newton? Kita ukur dengan neraca spring. Kemudian jarak yang tersesar, maksudnya jarak objek itu bergerak berapa meter. Jadi kita akan darablah W equal yang ini kerja yang dilakukan ialah daya darab dengan sasaran. Jadi kamu akan dapat nilai kerja.
Okey, nyatakan definisi bagi kerja. Hasil darab daya dengan sasaran satu objek dalam arah daya. Unitnya joule. Simbolnya J. Okey, jadi bagi aktiviti A kan, yang kamu tarik ni, kamu nak tarik bongkah ni, apakah daya yang berlawanan kan? Okey, berdasarkan pemerhatian anda, apakah jenis daya yang perlu diatasi untuk melakukan kerja? Jadi yang A tadi ialah daya geseran. Sebab nak tarik ni kan, selagi kamu tak dapat mengatasi geseran antara permukaan dengan bongkah, maka bongkah tidak bergerak. Jadi kamu kena tarik kuat lagi. Daya perlu dikenakan lebih kuat, lebih tinggi. Maka dia dapat mengatasi daya geseran. Okey, bagi bongkah yang ini pula, kamu nak tarik ke atas. Jadi bongkah dia tekanan daya ni dikenakan ke bawah, iaitu daya tarikan graviti ya. Jadi itu dua daya yang bertindak pada sesuatu objek. Apabila sesuatu objek ingin bergerak Nyatakan definisi bagi tenaga. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Nyatakan hubungan antara kerja yang dilakukan dengan tenaga yang digunakan. Okey, jumlah kerja yang dilakukan adalah sama dengan jumlah tenaga yang digunakan. So dia mesti sama. Okey, lihat contoh ini. Contoh ini. Okey. Okey, so kalau kamu lihat contoh ini, okey, dayanya berapa? 2N. Jarak yang tersesat 0.5 M. Jadi dapatlah 10 1.0 bukan 10. 2 darab 0.5 dapat 1. Okey, bagi yang ini beban ialah 15 kg. Bergerak sejauh 4 meter ketinggian. Jadi 15 kg darab dengan 10 sebab kita kena tukar kepada unit Newton. 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Darab dengan 4 maka dapat 600 J. Okey, kemudian kerja dilakukan apabila kesimpulan kerja dilakukan apabila suatu daya dikenakan untuk menggerakkan satu objek melalui satu jarak dalam arah yang sama. Okey, so cikgu rasa itu saja untuk pengenalan kepada tenaga dan juga kerja. Okey, jadi dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.